Keluarga Kim terdiri dari 4 orang penganggur yang bernama Chong Seok, Kim Ki Tae, Kim Ki Woo dan Kim Ki Jung. Diorang tak mampu sewa wifi sampai terpaksa pinjam wifi. Malangnya jirannya baru tukar password wifi, banyak kali pusing satu rumah. Akhirnya Ki Woo jumpa wifi percuma kat sudut tandas. Dia pun buka WhatsApp dan tengok ada tempahan dari kedai pizza. Tiba-tiba kawasan situ disembur penyembur nyamuk, tapi Kim Ki Tae tetap bersemangat lepas laju-laju. Alhasilnya banyak kotak rosak. CEO pizza tersebut terpaksa kurangkan upah. Tengok kotak yang cun melecun macam Mak Cun. Semasa minum-minum, kawannya datang bagi batu bertuah dari atuknya serta ajak Ki Woo borak luar. Min Hyuk terpaksa berhenti mengajar English secara privat sebab nak sambung belajar overseas. Jadi, dia minta tolong ambil alih tugasnya mengajar dahai walaupun Ki Woo bukan pelajar college. Ki Jung pandai bab-bab Photoshop. Dia buatkan sijil palsu supaya senang nak dapat job. Di sana, Moon Guang memperkenalkan dirinya sebagai orang gaji sebelum dipertemukan dengan Choi Yun Gyo. Ibunya tak pandang sijil tu dan hanya nak tengok teknik mengajarnya. Kalau bagus, dia up $1,000. Kalau tak, dia campak Lombong Kuala Lumpur. 내 박동원 처럼 켰잖아. 거짓말이겠다. 시험이라는 게 뭐 앞으로 치고 나가는 거야. 그 흐름을, 그 리듬을 놓치면 완전 꽝이야. 거기만 관심 있다. Sebab suka tengok anaknya dipegang Choi up upah 20%. Bibik terkejut entah dari mana panah itu datang. Anak bongsunya iaitu Da Song bukanlah penyanyi, melainkan hanya budak-budak nakal manja yang terlebih kromosom. Kita diberitahu bahawa Ki Woo dan Da Song adalah pengakap yang berbakat. Da Song juga pandai lukis. Lihatlah lukisan 1001 makna ini. Kesemua cikgu seni berhenti awal sebab budak tu susah dikawai dan dia tak jumpa-jumpa lagi pengajar yang betul-betul sesuai. Ki Woo mencadangkan untuk menjemput Jessica yang berijazah terapi seni dan psikologi seni. Anda tahu siapakah Jessica? Itulah Ki Jung. Ada peluang rembat duit siapa tak nak? Do. 잠깐. 제시카, 외동딸, 일리노이, 시카고. 과선배는 김치모, 그는 네 사촌. Macam biasa ibunya nak tengok cara mengajar, tapi Jessica bagi tahu dia tak boleh mengajar kalau ada orang ketiga. Jadi dia nak berduaan je, senang lekat ilmu. Di sekian lain, dahai jelas tengok Kevin rapat semacam dengan Jessica sambil mengatakan dia tak cantik macam Jessica. Kevin puji Jessica cantik macam bunga ros, tapi dahai secantik bidadari. Ewa-ewa senyum sipu pula dah. Apa lagi, syaitan pun berbisik. 8 saat je weh, 8 saat je. Bila tengok lukisan tu, Jessica tanya apa yang terjadi kat budak tu masa darjah 1. Entah kenapa ibunya tiba-tiba menangis. Dia mengesan ada zon skizofrenia yang menunjukkan tanda-tanda psikotik. Semacam tenaga jahat mengganggu Da Song. Untuk membersihkan tenaga itu, 4 kelas minggu perlu diadakan dengan cash harga Yahudi. Kelas itu semacam kelas terapi seni. Karena menyayangi anaknya, dia rela duit terbang ke poket guru-guru tersebut. Penyalaan lampu servis percuma diikuti dengan kehadiran jutawan tua Pak Dong-hik. Sebab dah lewat malam, pemandu peribadinya iaitu Yoon diarahkan menghantar Jessica pulang. Dia tak nak kantoi yang dia orang susah, sebab tu Jessica nak turun kat stesen kereta api je. Yoon cuba ngorat tapi terdiam lepas Jessica beritahu boyfriendnya tengah tunggu dia kat tren tu. Tiba-tiba dia buka siwak yayam. Nanti kita akan tahu sebabnya. 많이들 먹어라. 실컷. 아니, 네가 왜 생색을 내냐? 밥은 애들이 사는데.
Di kedai makan, Jessica beritahu yang tadi tu dia cari kat Google terapi seni dan reka cerita sendiri. Malam berikutnya, Dongik terjumpa tiga segi tu dan tunjuk kat isteri dia. Diorang pun bersepakat nak pecat Yoon dan cari yang baru. 근데 하필이면 왜 내 차에서 그래? 부자 할거면 제 앞자리에서 그냥 하지 왜 선을 넘어오는 걸까? Alang-alang tu, Jessica cadang carilah pemandu yang tua sebab mereka lagi beramah. Dah handsome kacak pula tu. Dia menyebut nama Encik Kim iaitu bekas pemandu pakciknya yang dia kenal dari kecil. Sekian berganjak ke situ, Ki Woo mengajak semua fungsi butang kereta berbekalkan ilmu Mr. Gulu-Gulu. Rupa-rupanya Kim yang Jessica sebut tadi adalah Kim Ki-tae. Pada pemanduan pertama Kim, Park sangat kagum dengan sikap ramah serta kemahirannya yang perfecto. Bila dah kagum, takkan nak buangkan. Mestilah dia ambil Kim bekerja. So sekarang ni semua dah dapat job kecuali Chung Suk. Singkat cerita, bibik tu ada alahan buah persik. Mereka berkomplot buat sampai bibik tu dibuang kerja. Akhirnya Chung Suk diambil bekerja. Mereka pulang membawa hadiah. Ketika itu Dason cium aroma dan bagi tahu bau badan empat pekerja tu semua sama. Naughty Prancer. Diorang akan pergi berkelas balapan sebelum pulang menyambut parti hari jadi anaknya. Daihai tak nak ikut beralasan nak belajar English dengan Kevin tapi dia dipaksa. Terpaksa memaksa akhirnya keluar. Kereta pun dipandu keluar maka tinggallah empat orang penyamar tersebut. Kim puji sifat mereka yang baik walaupun kaya. Tetapi Chung Suk memperbetulkan mereka baik sebab kaya. Diorang pun santai-santai sambil borak. Tiba-tiba 속았지? 속았지? semua cuak. Siapa pula malam-malam teka loceng ni? Rupanya Guang datang waktu tu nak ambil barang dia yang tertinggal. Chung Suk mengizinkannya masuk dan ikut dia. Lalu dia pun diperkenalkan dengan suaminya bernama Gyun Sai yang telah menetap di situ selama 4 tahun 3 bulan 17 hari 26 minit 36 saat. Dia pun merayu, tolonglah bagi seminggu sekali makan pun jadilah. Asalkan suami dia hidup. Chung Suk langsung tak ada rasa simpati serta ugut nak telefon polis. Tiba-tiba jahat dibalas jahat, kan dah kena balik badan buka bodoh. 잘못 눌러야 돼. 잘못 눌러. Telefon rumah pun berdering dan Chung Suk diarahkan masak Maggi dan lagi 7 minit diorang akan sampai ke rumah. Perkelahan terpaksa dibatalkan sebab hujan lebat. Keadaan jadi kelam kabut tapi mereka sempat bersembunyi. Gyun Sai dilihat sedang menghentuk kepalanya diikuti kelipan lampu sebagai isyarat dari kod Morse. Dia lakukan itu setiap kali Park pulang sebagai tanda hormat dan terima kasih. Suami isteri itu pun diikat dan dikurung di bawah tanah. Diorang hampir je keluar tapi terpaksa menyorok bawah meja. Dasong nakal weh sampai duduk ke situ. Dahlah hujan lebat, nasib baik kemah tu cap buaya tahan lasak. Tatkala hujan, ehem kriuk-kriuk pun bermula. Bila line clear, semua percaya cabut lari. 그리고 우리 식구들 말고 그러니까 아무 일도 없었던 거야. 알겠어? Habis banjir semua tempat kat situ weh. Di saat itu Ki Woo dan Dason mendapat isyarat minta tolong yang dihantar dari Gyun Sai. Isterinya cuba tolong tapi pendarahan dalam kepala menyebabkan dia mati mengejut. Mangsa banjir dibawa ke pusat penjagaan. Ki Woo hanya selamatkan batu bertuah tu. Tak ada lain yang selamatkan.
tak ada korjo ke. Hari yang sama juga mereka terpaksa berpatah balik sebab bos ajak parti low. 우리 테이블들이 이렇게 하객진 형태로 뭐 그 덕에 캠핑 나가리. Parti pun bermula. Wah, sungguh membagongkan. Sebab Kevin nak pergi bawah dengan batu tu. Park merancang kejutan iaitu Jessica akan datang membawa kek dan dikejar pakcik tu sambil kapak dihayun ke atas lalu diselamatkan Dasong diikuti sorakan hurai. Chung Suk risau dan suruh Jessica bagi makan kat dorang bawah tanah tu tapi terhalang sebab kena bawa kek. Emboi. Waktu dia nak turun, batu tu tergelincir sliding ke bawah. Kevin pelan-pelan usah kiri kanan. Tengok-tengok ada orang kat situ. Dia cuba mendekatinya. Tiba-tiba entah kenapa minum sebalang jeruk. Lepas tu dia hentuk sekali lagi nak kasih mati. Sudah nak buat apa dengan pisau tu? Potong bawang ke? Potong beruang? Takkan tak ada orang perasan kot? Ngarut bodoh. Dahai tercari-cari. Di manakah Kevin? Kevin kesayanganku. Jessica pun membawa kek. Tiba-tiba si gila tabik hormat sebelum mati. Park ambil kunci dan belah tinggalkan mereka yang nyawa-nyawa ikan. Kim jadi bengang tengok Park yang tak ada hati perut. Pisau tercacak tepat di dada. Kim pun berlalu pergi. Scan beralih beberapa minggu kemudian. Otaknya baru dibedah dan baru terbangun dari koma. Dia dibawa ke mahkamah. Hakim dah tetapkan diorang hanya dapat hukuman percubaan je sebab hanya pertahankan diri. Dia nampak mereng dan asyik tergelak sorang-sorang walaupun melawat abu mayat Kijung. Polis masih tak jumpa lagi pembunuh bernama Kim. Mana Kim? Di mana Kim? Pakai ninjutsu ke? Atau lari dalam hutan? Sampailah kes pembunuhan tertutup, dia mula daki bukit semata-mata nak tengok rumah berhantu yang kini diduduki keluarga Jerman. Keluarga orang kaya kak. Lampu pun berkelip-kelip. Setelah meneliti apakah maksud di sebalik itu, isyarat tersebut menghantar perkataan, iaitu anakku. Kiwu terima surat dari bapaknya. Lah, rupa-rupanya di situ Kim bersembunyi. Kim dah tanam mayat bibik tua dengan penuh kehormatan. Dia terpaksa curi senyap-senyap makanan dan minuman untuk terus bertahan hidup. Setiap hari isyarat kod Morse dihantar dengan harapan anaknya akan tolong. Bertahun lama kemudian, rumah itu pun dilelong dan Kiwu yang kini bergelar jutawan berjaya memiliki rumah tersebut. Kim memeluknya dengan penuh kebanggaan. Ternyata itu hanyalah imajinasi impiannya. Ending yang sangat mantap. Tengok TV berenang di pantai, jam warna ungu, krokodil jadi buaya. Saya berundur dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.